Indah berbalam setiap awal petang, berat di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini, Dr. Muhammad Zulhimi bin Zamri, yang dikasihi ketua program pengajar-pengajar seterusnya Magazine dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Pihak pengusaha majlis ingin mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan hadirin dan hadirat sekalian ke program ini, iaitu Good Health and Wellbeing Talk dengan memilih non-communicable disease versus COVID-19. One is the worst enemy sebagai tajuk untuk ceramah pada ini. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Zulhimi untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis secara sukacitanya mempersilakan. Pagi ni adalah satu perkongsian yang santai lah, dan saya pun harapnya belajar sesuatu kawan semua. So hari ni kita akan bercakap tentang non-communicable disease worst COVID-19. Saya rasa COVID-19 semua dah tahu, sangat dekat dengan hati kita. Tahun ni kita dijumpa satu wabak yang sangat dahsyat lah kan. So secara ringkas je kita nak berkongsi tentang kesihatan lah pada hari ini. First saya akan cakap sikit je pasal COVID-19. Saya akan tekankan pasal penyakit tidak berjangkit lah yang selalu kita hadapi, tapi kita tidak memandangnya sebagai satu ancaman seperti mana yang kita tengok kita pandang COVID-19 sebagai satu musuh yang musuh yang kuat lah kan. So yang ketiga, saya akan bercerita tentang statistik in Malaysia dan apa peranan kita, apa yang kita boleh mainkan lah untuk membendung penyakit inilah. So COVID-19 dia satu wabak yang orang panggil mula-mulanya sebagai Wuhan virus coronavirus, and then dia bertukar nama sebagai COVID-19. So nama sainsnya adalah SARS-CoV-2 lah, yang mana ia dikenal pasti pada awalnya di satu wilayah China, satu wilayah Wuhan kan. Pada masa tu November sebenarnya, seorang doktor ni dia mereportkan kepada pihak berkuasa yang ada satu virus yang baru nak muncul, tapi pada masa tu orang memandang enteng, orang tak pandang serius lah ancaman ni. And then pada akhir Disember tu mulalah berlaku outbreak di China kan, dan masa tu Wuhan tu dah lockdown dan merebak kepada semua tempat lah. Sebab apa? Sebab bila dia buat lockdown dekat Wuhan tu, jadi rakyat kat sana tu ambil kesempatan ni untuk pergi ke tempat lain kan. Pada hari tahu salah satu cara untuk kita mementeras penyakit ini adalah dengan ada di satu tempat saja, tak pergi ke tempat yang lain. Okey, ni kita tengok apa kadar kematian di US dan Europe lah. Dia yang first tu tengok first wave, and then dia jadi plateau sekejap, jadi mendata sekejap, and then dia ni kita tengok ini dia meningkat balik lah. Sebab apa? Ni pada ketika ni dia berlakunya pilihan raya kan. Kita tahu Joe Biden dengan Donald Trump kan. Kita boleh tengok dalam video dia orang punya pilihan raya tu tidak amalkan satu orang panggil cara norma baru lah. Pakai mask semua tak pakai. Lagi-lagi Donald Trump dia memang reject terus mask, tak pakai terus mask kan. Jadi itu tidak tidak mengikut panggil SOP yang patutnya WHO sarankan lah. Ini satu normal baru, new normal panggil kan, WHO panggil new normal. So ini apa yang dicatatkan setakat 14 November. Ancaman COVID-19 ni yang amat membimbangkan lah. Dalam masa setahun, kita dapat setahun dah 3 juta. Tapi ada satu benda yang agak common, agak selalu kita jumpa. Di dalam satu keluarga mesti ada seorang atau dua orang yang mengidap penyakit ini. Iaitu penyakit non-communicable disease. Iaitu penyakit jantung, kanser, penyakit radang paru-paru dan juga manis. Adalah penyebab kematian yang sangat besar di dunia ini. So kita boleh tengok proportion atau ratio lah. Boleh katakan daripada 60 hingga 70% yang penyakit tidak berjangkit ini kebanyakan adalah penyakit jantung. You can see here 2006 diabetes mellitus about 11
and then keep increasing 2011, 15, 2015, 17. And this is something that merisaukan lah bagi kita perawat kesihatan bila tengok ni. Sebab semakin lama semakin banyak pesakit yang mengidap penyakit ni. Kalau kita tengok kalau dulu pakcik-pakcik umur dalam 40 baru datang hospital mendapatkan rawatan. Tapi sekarang ni tidak lagi. Saya pernah jumpa di kecemasan, dia sakit dalam umur 28. Agak muda dan tidaklah fizikally kurus saja. Tapi datang dengan berpeluh, sakit dada, dan bila kita buat test ECG semua tu memang ada jantung lah, sakit jantung. Agak muda lah, agak terkejut dan memerlukan operation. Satu benda yang saya nak elak kan. Dan ini adalah satu side effect lah, complication daripada kencing manis. Saya akan pergi pada jantung, tinggi, kolesterol, dan kalau ada yang penyakit yang manis ni lama-lama dia akan menyebabkan saraf kaki yang menyebabkan bila dia berjalan ni dia tak boleh nak rasa penyakit darah tinggi. Darah tinggi ni sama macam kencing manis, dia tak menyerang secara cepat. Tapi kalau dia tidak kawal tu, panggil hypertensive emergency, dia menyebabkan kepada stroke, tiba tak boleh nak berjalan, makanan ataupun kaki, additional speech, dia nak cakap, dia tak nak cakap, telok panggil kan. Dan dia sengit mata ataupun mulut sebagainya. Dan boleh menyebabkan hilang penglihatan, jantung, kegagalan jantung, jadi sexual dysfunction dan juga penyakit pinggang. So a total of 18,000 people in Malaysia died last year from ischemic heart disease, averaging 50 deaths a day. This comprised about 12,510 men and 5,757 women. Kita perlu merawat dari awal muda untuk mencegah penyakit ni lah. Kita nak bila dah dapat penyakit baru kita nak kontrol semua. Okay. So what is our action? Kita punya pendekatan lebih pada menyeluruh. Maksudnya di peringkat akar, peringkat individu dan keluarga, komuniti perlu memainkan peranan. Dan juga semualah badan kerajaan, badan kesihatan, bahagian makanan, semua ni memerlukan peranan masing-masing. Okay. So on our side, personal approach, jaga makan. Saya pun perlu muasabah dan perlu lebih menjaga makan kan. Sebab kalau tahu kita ni ialah dari segi makanan ni kurang penjagaannya. Mula hari ni kita perlu ada kesedaran tu. Maksudnya jaga pemakanan kita. So another than that, exercise lah. So banyak benda yang kita buat walaupun dalam keadaan PKP ni boleh bicycle, ada skipping ataupun jogging ke. Dia tak nanti kita perlu buat setiap hari, cukup minggu sekali pun okey lah. So dan tak lupakan rutin medical check up. Kita benda ni kita tak pasti, sama juga dengan medical card atau insurans. Kita tak ambil sebab apa? Sebab kita rasa kita masih sihat selalu. Tapi siapa boleh jangka masa akan datang. So conclusion daripada sharing saya ni, sebenarnya saya bukanlah orang good speaker. Saya lebih pada saya bekerja dan saya merawat sakit tu, memberi counselling masa merawat sakit lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaimi di atas ceramah yang memberikan ilmu pengetahuan yang begitu bermakna dan bermanfaat kepada kita semua. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita beralih ke sesi question and answer di mana para pelajar boleh bertanyakan soalan kepada doktor jika terdapat kekeliruan mengenai ceramah yang diberikan sebentar tadi. Saya nak tanya. Dengar tak? Dengar. Adik kan? Teruskan. Ya saya. Okey, teruskan adik. Apa pendapat Cik tentang golongan anti-vaksin? Lagi-lagi ni musim COVID-19. Vaksin ni dia adalah one of the method to prevent
the disease, not to cure 100% the disease. Means dia lebih kepada untuk mencegah daripada penularan ataupun untuk mencegah seseorang itu daripada dijangkiti COVID-19. Maksudnya bila dia belum dijangkiti, dan bila kita bagi vaksin kat dia, and then untuk dia dapat jangkitan COVID-19 ni kurang lah, kita mengatakan 100% tak ada, tapi ada lagi. And that way kita boleh mengurangkan kadar keberjangkitan antara sesama manusia. Itu cara dia vaksin. Tapi untuk golongan anti-vaksin ni, bagi saya, dia benda ni bukannya di Malaysia sahaja. Dia global. Maksudnya dia ada satu movement, satu persatuan yang anti-vaksin. Anti-vaxxer panggil. And then dekat US lah yang ketara memang ada golongan macam ni. And dia ada movement, dia ada dipelopori oleh orang-orang besar, maksudnya pemimpin masyarakat sendiri yang ada yang anti-vaksin. Sebab tu dia orang ada kat mereka dia ada satu mindset, dia ada satu movement ni, dia ada satu gerakan yang dia tak nak vaccinate, dia tak nak hantar dia pergi ke sekolah, and then dia educate themselves. Maksudnya dia anak dia homeschool saja, and dia tak bagi vaksin dan sebagainya. Ada yang tu. Di Malaysia tak pastilah, mungkin ada. Sebenarnya ada kot, ada populariti yang ada artis yang menolak vaksin, dan dia tak hantar anak ke sekolah sebagainya. Ada, memang ada. Tapi bagi saya tu benda yang mungkin dia salah anggap lah. Mungkin dia tidak expose dengan ilmu yang sebenar tentang vaksin. Sebab memang betul vaksin ni ada yang setengah vaksin yang kita buat daripada panggil gelatin khinzir lah, babi lah, bovine ni, tapi dia dah hilang rasa, hilang bau, hilang bentuk asal dia, dan dia digunakan untuk merawat sesuatu. Dan benda ni walaupun dia khinzir, babi, tapi ada satu fatwa daripada Syekh Yusuf Al-Qadarawi, satu mufti ulama besar dunia lah di Mesir. Dia mengatakan boleh untuk kita vaksin walaupun dia daripada sumber yang tidak halal untuk merawat pesakit. Sebab dia darurat, dia kira sebagai darurat. Bagi saya kalau nak ambil pandangan agama, itu cara dia lah. Baik, sampai sini saja kita pada hari ini. Dari ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Zaimi selaku bersama kita dan juga speaker untuk program kali ini. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Terima kasih doktor. Facebook ataupun Zaimi lagi. So, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.